e-paper pelita Brunei ini yang akan kita ketahui lebih lanjut lagi. Mungkin Tuan boleh menerangkan apakah dia e-paper pelita Brunei ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terutama sekali pengacara kita ni pada hari ini Tuan Haji Abdullah dan juga Sir Hayatul. Minta maaf. Alhamdulillah. Untuk pengenalan terutama sekali saya berterima kasihlah atas kesudian habis kita, terutama sekali penerbit yang berkesudian untuk menerima saya untuk ditemu bual pada pagi ini. Untuk pendahuluan, di zaman sekarang kita sudah mengetahui bahawa di dunia ini memang kita ni ketahui banyak aplikasi ataupun peralatan yang canggih dan moden yang telah pun dicipta oleh masyarakat dunia pada masa ini. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam juga turut sama menerima kesan ataupun arus kemodanan tersebut. Dengan itu, dengan kesan yang positif ini, negara Brunei Darussalam turut membuat beberapa aplikasi dan juga kemudahan-kemudahan bagi pengurusan dan pentadbiran sesebuah agensi kerajaan ataupun pihak syarikat. Dalam masa yang sama, Jabatan Penerangan selaku mata, telinga dan lidah kerajaan turut membuat ataupun turut sama menerima kesan impact daripada teknologi baru pada zaman sekarang. Alhamdulillah, dengan itu Jabatan Penerangan cuba untuk mengurak langkah yang sama dengan mana-mana negara yang masa ini dalam maju yang kehadapan. Oleh kerana itu, dengan motonya Jabatan Penerangan iaitu membudayakan masyarakat bermaklumat. Dengan itu Jabatan turut membangun satu aplikasi surat khabar rasmi kerajaan iaitu Pelita Brunei yang digelar sebagai e-paper ataupun dalam versi digital. Kerana itu Jabatan telah pun mengeluarkan melalui media sosial dan juga media cetak agar masyarakat umumnya lebih mengetahuilah lebih lanjut mengenai dengan penggunaan e-paper tersebut. E-paper seperti mana yang saya terangkan tadi, e-paper Pelita Brunei adalah merupakan surat khabar Pelita Brunei dalam versi digital. Okay. Tarikh mula beroperasi pada 18 Jun 2016 dan kita boleh melayari melalui laman sesawang, alamatnya iaitu www.pelitabrunei.gov.bn/e-pelita. Okay. Di samping itu, memang kita ni mengetahui bahawa Pelita Brunei ini dikeluarkan setiap dalam seminggu 3 kali, iaitu pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Memang kita ni juga mengetahui bahawa dalam Pelita Brunei memang ada 24 muka surat. Dalam masa yang sama, habis kita boleh melayari melalui internet, sama ada menggunakan komputer, tablet ataupun penggunaan telefon pintar dan seumpamanya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah satu sejajar perkembangan teknologi sekarang, di mana Jabatan Penerangan juga mengurak langkah dia adalah memajukan lagi tanpa menggunakan lagi kaedah-kaedah paper. Jadi ini adalah satu lagi kaedah yang perlu untuk kita ketahui juga. Namanya juga di hujung jari kan. Di hujung jari. Senang saja. Mungkin apakah ciri-ciri e-paper Pelita Brunei yang dapat dihebahkan kepada penonton kita dan kepada mereka yang ingin mengetahuinya tanpa mendapatkan lagi penggunaan paper. Maklumlah kadang-kadang kalau kita melihat senaskah daripada Pelita Brunei tersebut yang kadang-kadang susah juga untuk kita mendapatkan, walaupun ianya secara free, maklumlah ianya secara percuma. Jadinya ini adalah lagi-lagi memudahkan tentang menggunakan. Bagaimana pula tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ciri-cirinya jugalah. Alhamdulillah, antara ciri-ciri e-paper Pelita Brunei, memang kita ni ketahui berbentuk PDF dalam bentuk PDF, makanya ia dicetak
dalam masa sama ia boleh dijadikan sebagai soft copy soft copy yang boleh dimuat turun, dijadikan simpanan arsip, rujukan sebagainya di dalam smartphone dan komputer. Antara ciri-ciri yang lain, isi kandungan boleh menggunakan teks tidak kurang daripada 3 huruf. Habis kita boleh mencuba untuk mencari perkataan-perkataan yang habis kita inginkan di sana dalam 3 perkataan saja. Dalam masa sama, ia boleh disaksikan secara thumbnails, iaitu boleh dilihat secara keseluruhan, iaitu paparan-paparan kecil dalam bentuk 24 muka surat. Dan juga ia boleh dikongsikan ataupun dijadikan follower melalui aplikasi Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Google+, email dan juga kontak iaitu BK social networking yang zaman ini memang terkenal lah di Europe dan seumpamanya. Nah, di dalam e-paper ini juga terdapat ruangan carian search mengenai e-paper Pelita Brunei. Dalam masa sama, dalam ciri-ciri Pelita Brunei ini, ia berbentuk PDF dan habis kita boleh melayari melalui laman sesawang yang telah pun saya terangkan tadi, dan di sana habis kita dapat menyimaklah bentuk 24 muka surat tersebut di dalam telefon pintar habis kita, komputer dan seumpamanya. Ya, itu dia antara ciri-ciri e-paper Pelita Brunei. Dan sebenarnya apakah setiap yang dilakukan ini memang ada tujuan yang tersendiri. Jadi apakah tujuan e-paper ini dilaksanakan atau dibuat? Okey, antara tujuan e-paper Pelita Brunei dibangunkan ataupun dicipta adalah untuk memudahkan kepada masyarakat umumnya bahawa seperti mana yang telah diterangkan, di zaman sekarang ini zaman yang canggih dan moden. Oleh kerana itu penggunaan media sosial, aplikasi moden dan tablet-tablet dan seumpamanya, kita ni cuba untuk menggunakan dengan sebaik mungkin. Dan dalam masa sama tujuannya juga untuk memudahkan orang ramai supaya merujuk sahaja di dalam versi e-paper ataupun Pelita Brunei tersebut di dalam genggaman habis kita, iaitu dalam telefon pintar dan seumpamanya. Dan juga memang kita ni ketahui surat khabar rasmi Pelita Brunei memang dicetak tetapi kadang-kadang laris. Oleh kerana itu, dengan adanya e-paper ini, kemudahan sudah pun dapat digunakan dan orang ramai dapat melihat secara versi digital. Dan dalam masa sama, Jabatan Penerangan cuba sedaya upaya untuk mengurangkan penggunaan kertas, iaitu less paper. Bagaimana pula cara memasukkan ikon pintas e-paper Pelita Brunei Darussalam dalam home screen ataupun telefon bimbit seperti mana yang telah pun tuan nyatakan tadi? Seperti mana yang dapat disaksikan melalui kita ada satu image di dalam monitor kita. Kalau dapat kita lihat image yang akan diterangkan barangkali. Sambil itu boleh diterangkan dulu. Di sini dipaparkan perisian e-paper Pelita Brunei. Di sini ada cara-cara memasukkan ikon pintas e-paper Pelita Brunei ke dalam home screen telefon pintar habis kita. Memang kita ni ketahui di dunia ini memang banyak jenis-jenis telefon pintar, tetapi di sini saya cuba untuk terangkan beberapa jenis jenama telefon pintar seperti iPhone, Sony, Samsung dan juga Zenfone. Di sini kita cuba klik ikon internet browser. Di sana ada tertera Safari, Google, Chrome browser. So di sana habis kita tekan, dan seterusnya langkah yang kedua, type URL iaitu www.pelitabrunei.gov.bn/e-pelita. Setelah itu langkah yang ketiga, habis kita klik punat menu,
Yang kadang-kadang dalam setiap telefon bimbit ini memang ada berbeza dia punya butang ataupun punat menu ini. Di sana ada tekan menu dan seterusnya klik add to home screen. Di sana memang dalam mobile phone memang ada tertera add to home screen application-nya, dan di sana seterusnya ikon akan muncul di home screen seperti di bawah ini. Inilah step-step ataupun langkah-langkah yang agak mudah. Ya, agak mudah, ya, betul. Dan alhamdulillah kita perlu upload saja aplikasi tersebut ke dalam telefon kita ataupun komputer kita. Dan selepas itu kita klik saja, memang terus di dalam pelita Brunei tersebut. Home screen telefon pintar tersebut. Tapi dia mengikut jenama handphone tersendiri. Jenama handphone tersendiri. Kalau handphonenya Ani ada dia punya ikonnya. Tapi yang paling penting saya ialah memudahkan dia. Dan kalau dapat selalunya kalau setelah kita melihat menu ataupun setelah kita dapat melihat bahan yang telah pun di-upload daripada aplikasi tersebut, apakah dianya dapat dilihat yang kebelakangan? Jadi bagaimana ataupun berapa tempoh kebelakangan pelita Brunei yang dapat dilihat? Beberapa hari ataupun seminggu, 2 minggu ataupun sebulan begitu? Kalau dilihat aplikasi e-paper ini dia melihat kepada terbitannya. Terbitan. Dia ada dalam seminggu 3 kali. Betul. Artinya kalau hari Isnin keluar dia punya pelita Brunei diterbitkan, maka paling terakhir akan dilihat pada hari Rabu. Hari Rabu. Kerana apa? Hari Rabu pelita Brunei akan diterbitkan. Diterbitkan. Tetapi dalam masa yang sama, habis kita boleh mengupload ataupun dijadikan sebagai bahan arkib di dalam smartphone, dalam save di dalam telefon habis kita ataupun di dalam komputer. Alhamdulillah jadinya dalam masa memanglah selalunya diperbaharui, tapi kadang-kadang adalah masanya untuk kita mencari bahan-bahan yang lepas, mungkin tertinggal ataupun ada topik-topik yang bersesuaian yang kita orang mau untuk dilihat kembali. Jadi bagaimana caranya? Apakah ia masih lagi dalam hard disk ataupun bagaimana? Sebetulnya kalau dilihat e-paper memang khusus kepada e-paper tersebut, itu berbentuk PDF sahaja. Tetapi kalau melihat kepada versi dalam laman sesawang, itu pelita Brunei, habis kita boleh melayari dalam web tersebut berita-berita yang terdahulu. Artinya maksudnya dalam bulan yang lepas, pada tahun yang lepas, pada tahun 2 tahun yang lepas, itu boleh melayari daripada laman sesawang, iaitu pelitabrunei.gov.bn. Tetapi dalam e-paper cuma dalam bentuk PDF sahaja. Artinya dalam masa 2 hari ataupun ke 3 hari? Dalam masa 2 ke 3 hari. Jadi hari Isnin ke hari Rabu sudah di-update. Jadi daripada Rabu ke Sabtu ia di-update. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya e-paper ini hanya dikhususkan untuk setiap keluaran pelita Brunei kerana keluaran pelita Brunei dalam masa seminggu 3 kali. Jadi e-paper ini pun akan dikeluarkan selama 3 kali dalam masa seminggu. Itulah kemudahannya. Maklum sajalah, kadang-kadang kalau Ketani duduk-duduk kan menunggu di kaunter-kaunter. Jadi dah ada pelita Brunei, dah ada apa-apa dibuat. Jadi tadi boleh klik sajalah masuk ke e-paper pelita Brunei. Jadi kita akan dapat info-info dan juga aktiviti semasa maupun di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi sejauh ini mungkin ianya baru dilancarkan kemarin. Jadinya bukan dilancarkan, maksudnya di sana diwar-warkan. Diwar-warkan saja. Jadi belum lagi dibuat pelancaran. Pelancaran sebetulnya cuma beroperasi saja pada 18 Jun. 18 Jun yang lalu mungkin Tun Haji ingin menambah lagi apakah cara-cara ikon pintar e-paper pelita Brunei ke dalam home screen telefon dan juga mungkin ada lagi yang ingin ditambah? Di sini kalau dapat disaksikan melalui kaca televisyen habis kita carta aliran memasukkan ikon pintas e-paper pelita Brunei ke dalam home screen telefon pintar Auda. Memang pada terbitan pelita Brunei kemarin pun ada
dicetak di belakang sekali muka surat 24, dan juga diwar-warkan melalui telefon pintar, itu diviralkan kepada masyarakat kemarin, dan juga videonya turut diviralkan kepada masyarakat umum dengan cara-cara tata cara untuk memasukkan ikon pintas e-paper tersebut. Kalau di sini kita melihat kepada menu persedia kerja e-paper, itu bermula dan seterusnya buka atau klik ikon carian seperti browser, Google Chrome, Safari dan sebagainya, dan type www.pelitabrunei.gov.bn/e-pelita di layar web habis kita, dan klik punat menu dan klik add to home screen. Tamat dan ikon akan muncul di home screen telefon pintar habis kita. Memang ini adalah langkah-langkah ataupun step yang cukup mudah untuk habis kita supaya orang ramai dapat melayarilah dengan kemudahan yang telah pun dibangunkan oleh Jabatan Penerangan itu sendiri. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan syabas juga kepada Jabatan Penerangan yang telah pun memberikan perkhidmatan yang lebih cemerlang lagi bagi kita sebagai penduduk negara kita Brunei Darussalam, dan kepada mereka mungkin bukan saja di dalam negara, malah di luar negara juga dapat menyaksikan dan melayari tentang bahan-bahan yang telah disediakan oleh Jabatan Percetakan, iaitu melalui Pelita Brunei Darussalam, keluarannya iaitu 3 kali dalam satu minggu. Alhamdulillah ya. Iya. Itu ya yang dapat kita saksikan. Jadi kepada bis kita yang mungkin sukar ya untuk mengetahui ataupun mengetahui bagaimana caranya, ada disediakan ya. Ada hari ini, keluarannya hari ini ya. Keluaran hari ini. Keluaran hari ini. Ini caranya ya untuk melayari. Kemarin 17 bulan Ogos kemarin telah pun diadakan. Ini adalah pelancaran layar e-paper Pelita Brunei. Ini adalah cara-cara untuk ada step-step yang tertentu ya, untuk kita mengakses seperti mana yang dapat kita sediakan. Sekali lagi kita lihatkan ya, ini bagi mereka yang belum lagi mengetahui dan ingin mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi, dapatkan keluarannya kemarin, insya-Allah pada hari ini mungkin ada lagi lah ya, dapat lagi mendapatkan senaskah Pelita Brunei secara percuma. Alhamdulillah. Jadi kita juga ya sebagai penyiar memang senang ya. Memang senang untuk kita mencari bahan yang telah disediakan. Alhamdulillah. Update kerana seperti mana yang kita ketahui, di mana Pelita Brunei adalah lidah kerajaan. Betul. Jadi setiap bahan-bahan yang disediakan di dalam Pelita Brunei adalah yang sahih. Jadinya ini yang penting bagi kita. Ya. Jadi Tuan, saranan Tuan mengenai dengan penggunaan e-paper Pelita Brunei. Okey, alhamdulillah. Saranan Jabatan Penerangan selaku mata, telinga dan lidah kerajaan memudayakan masyarakat bermaklumat sebagai motonya, ingin menyampaikan kepada masyarakat agar dapat memasukkan ataupun mempelajarilah e-paper tersebut dan dapat melayari e-paper Pelita Brunei tersebut, dan diwar-warkan lagi kepada masyarakat umumnya yang belum lagi dapat membuka ataupun mendapatkan e-paper tersebut dalam aplikasinya. Dalam masa sama, jika sekiranya habis kita ingin bertanyakan bagaimana caranya lagi untuk untuk memasukkan tata cara memasukkan ikon pintas e-paper tersebut, habis kita boleh telefon Jabatan Penerangan pada talian 2383 040, dan dalam masa sama habis kita boleh juga melayari laman sesawang Jabatan Penerangan, iaitu www.penerangan.gov.bn atau www.information.gov.bn atau www.pelitabrunei.gov.bn. Dalam masa sama, habis kita juga boleh melayari media sosial Jabatan Penerangan, iaitu Facebook Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Instagram infodep infodeft.bn, dan juga Twitter iaitu infodep_bn. Alhamdulillah, mudahan dengan adanya versi digital e-paper tersebut, masyarakat di negara kita ini akan dapat menggunakanlah sebaik mungkin, dan pada masa yang sama untuk memberi kesenanganlah kepada masyarakat umumnya.
Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Ali Tarmizi, iaitu pegawai penerangan Jabatan Penerangan kerana dapat persediaan datang ke studio untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang e-paper Berita Brunei keluarannya hari ini, dan kemarin juga kita telah pun mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi. Dan kepada ada penonton, bolehlah melayari seperti mana yang telah pun dinyatakan tadi, dan untuk mengetahuan ada penonton juga, bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, telefon 2383 040. Itu adalah telefon yang paling mudah sekali. Paling mudah untuk mengetahui mengenai dengan e-paper Berita Brunei. Baik, semoga ianya akan terus memberikan manfaat kepada kita bersama, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Tuan, dan Assalamualaikum kami ucapkan. Dan saya akhiri, kita akhiri rancangan pagi kita hari ini dengan satu lagi maklumat yang dapat kita kongsi bersama. Setiap kegagalan pasti ada kejayaannya, yang pasti jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita. Baiklah, sampai di sini ya. Teman kita menerusi sampai pagi yang disiarkan secara langsung. Esok kita akan bersama dengan info dan juga aktiviti serta segmen yang akan kita bawakan. Semoga hari ini apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.